Tidak ada apa-apa diharapkan di kampung setelah ayahnya Anjang Kimin meninggal dunia. Keluarga emaknya tidak ada di kampung, kecuali saudara jauh sahaja. Jadi biarlah emaknya dibawa tinggal bersama dengan mereka daripada terbiar di kampung. Tak ada sesiapa pun yang menjengah. Tak tahulah saya nak buat macam mana, beritahu Cikgu Siddiq setelah keadaan Maya semakin pasang. Kalau tak ada jalan lain, kita hantar sajalah ke hospital, desaknya agar mereka tidak membuang masa menghadap Maya dalam keadaan gelisah tidak menentu itu. Penyakit ni tak sesuai dihantar ke hospital. Cepat saja Ngah Sainah membantah. Masakan keadaan Maya meracau tidak menentu itu boleh dihantar ke hospital. Kalau berkeras dihantar ke hospital, tentu Maya dituduh demam panas. Tahu sangatlah Ngah Sainah kalau sakit meracau-racau demikian tentulah dituduh diganggu demam panas. Doktor sendiri yang mengingatkan apabila seseorang itu suhu panasnya tinggi, tentu akan meracau-racau disebabkan hilang ingatan. Tetapi bagi Ngah Sainah tidak percaya yang Maya diganggu demam panas. Hujung kaki Maya juga sejuk macam ketul ais apabila dia meramas-ramas perlahan. Maya juga terus menuding ke rumah limas yang tidak jauh dari situ, memberitahu mengenai Anjang Kimin masih lagi terjelepuh di tanah, tidak dapat bangun setelah jatuh tangga. Kesian Anjang Kimin, dia jatuh, tegasnya mengeluh pendek sambil matanya liar melingas ke kiri dan ke kanan. Kalau tidak dipaut beramai-ramai, memang Maya akan menyerbu ke rumah limas itu kerana mahu membantu Anjang Kimin. Mananya Anjang Kimin? Sengaja Ngah Sainah memujuknya supaya memberitahu apa yang berlaku ke atas dirinya. Tak nampak ke Anjang Kimin jatuh tangga tu? Ujar Maya menuding kasau atap seolah-olah menunjukkan ke arah rumah limas tersegam. Hei, Ngah tak nampak apa pun. Tersengih-sengih Ngah Sainah mengusiknya kerana dia memang tidak nampak siapa pun di kasau atap. Sepanjang malam juga Maya ni meracau mengenai Anjang Kimin jatuh tangga kerana membaiki dinding rumah yang tergajai. Sudah dijemput Itam Sidin di pelangai pun, keadaan Maya tidak juga berubah. Dia ni ketakutan hinggakan puncak bibir setiap kali menuding kasau atap memanggil Anjang Kimin. Merintih sayu Maya kerana tidak dapat membantu Anjang Kimin yang dikatakannya terkial-kial merangkak mahu naik ke rumah. Menggeleng kepala Itam Sidin dengan keadaan yang berlaku ke atas diri Maya. Kalau mahu dituduh dirasuk polong ataupun pelesit peliharaan Anjang Kimin, masakan dia belas kasihan terhadap nasib yang menimpa orang tua itu. Lagipun, jiran-jiran percaya memang Anjang Kimin tidak memelihara polong ataupun pelesit. Tahu sangatlah mereka sesiapa yang memelihara polong ataupun pelesit, jangan cuba mengambil harta bendanya dengan tidak meminta izin. Bukan setakat mengambil buah-buahan yang masak ranum musim menjadi, bahkan menyepak buah kelapanya tergolek di tepi pagar pun tentu akan dirasuk. Sesiapa sahaja yang dirasuk pelesit atau polong akan meracau menyebut apa sahaja yang dilakukan terhadap harta benda tuan yang memelihara. Dia akan merungut pasal mencuri buah-buahan ataupun menyepak buah kelapanya di tepi pagar. Apa sahaja perbuatan yang tidak disenangi oleh tuan pemelihara polong ataupun pelesit akan diracau sepanjang malam. Tetapi Itam Sidin percaya memang Maya tidak dirasuk polong ataupun pelesit. Dia sendiri dapat mengagak keadaan rumah peninggalan Anjang Kimin itu. Tidak ada tanda-tanda orang tua itu pernah memelihara polong ataupun pelesit. Cubalah pelesit ataupun polong menjelma di situ, nescaya mudah sahaja diperangkap oleh Itam Sidin. Siapa yang berani menguji dia mengenai pelesit atau polong di kampungnya? Memang tahu sangatlah mereka yang hitam di pelangai mengenai keistimewaan. Bukan. Memang tahu sangatlah mereka yang di pelangai mengenai keistimewaan Itam Sidin. Kalau dia sudah meramas-ramas kemenyan ke dalam bara, belum sempat dihembuskan asap kemenyan, lantas saja orang yang dirasuk pelesit itu akan terjerit. Tidak bertangguh, dia akan memberitahu siapakah tuan yang memelihara. Serentak dengan itu, belalang hijau sebesar kelingking akan jatuh tergolek di hadapannya.
Menggelepar belalang itu terkial-kial kaki menendang angin hinggakan keluarnya 7 helai rambut melilit seluruh tubuh. Belalang itu akan terkejang mati setelah tubuhnya dibelit rambut tersebut. Di mana saja Plesit tidak dapat bersembunyi apabila Hitam Siden sudah mengukuhkan duduk lantas membacakan jampi serapahnya. Saya takkan baca jampinya. Okey, baik. Habis saja Hitam Siden menghembus ke arah siapa saja yang dirasuk. Nescaya tuan yang memelihara Plesit akan lemah tidak bertenaga. Seluruh tubuhnya akan terbakar seperti dihumban ke tengah api yang marak menyala. Segala belalang Plesit yang disimpannya akan berterbangan tidak menentu hingga akan bercempera menyelamatkan diri. Sebab itulah Malim Kecil desak juga Mat Cebek untuk menjemput Hitam Siden di pelangai. Biarlah jauh sedikit, dah tergeliat dah lidah. Biarlah jauh sedikit sampai ke pelangai. Memang Malim Kecil percaya yang bapa saudaranya itu mampu menghalau Plesit atau polong yang mengganggu Maya. Bukan dirasuk Plesit atau polong, gerutu Hitam Siden perlahan sambil menghela nafas. Takkanlah Anjang Kimin yang pelihara, sahut Ngah Sainah berharap supaya tidak siapa pun menuduh abangnya memelihara polong ataupun Plesit. Lagipun abangnya sudah pun meninggal dunia, tidak patut lagi diungkit-ungkit. Biarlah semuanya disimpan baik-baik saja di dalam hati. Memang dia tak simpan polong atau Plesit. Tegas Hitam Siden memberikan jaminan memang arwah Anjang Kimin tidak mengamalkan apa-apa. Tapi macam mana dengan Maya ni? Gelisah juga hati Milah Becok dengan keadaan anak gadisnya yang masih tidak dapat dipulihkan. Tiba-tiba ketika ini Alang Limah ternampak api terpasang di bilik tidur rumah limas peninggalan Anjang Kimin. Sewaktu dia mencengah ke tingkap untuk meludahkan air sirih, berdebar-debar dia lantas menggamit suaminya Malim Kecil supaya mara ke arahnya. Mereka semua sama-sama memerhatikan ke arah rumah limas yang tersergam. Memang nampak cahaya lampu malap di bahagian bilik tidur tempat yang digunakan oleh arwah Anjang Kimin. Tidak bertangguh, Mak Cebek turun ke tengah halaman mahu memastikan cahaya lampu yang sudah seminggu ditunggunya. Sebaik saja Mak Cebek melangkah menuju ke rumah limas, Hitam Siden bersama Malim Kecil juga mengikurinya dari belakang. Mereka juga heran dengan cahaya lampu di rumah yang tidak didiami sesiapa itu. Kalau Utih Bedah balik ke kampung pun, dia tak akan tidur di situ. Sewaktu mengendap di bawah rumah, mereka bertiga terbau kemenyan dibakar. Keliling kawasan rumah memang sudah ditumbuhi rumput yang memanjang. Bimbang juga mereka sekiranya ular berlingkar di situ. Dalam gelap demikian, masakan mereka boleh melihat di tengah rumput memanjang sekiranya ular melingkar menunggu mangsa. Tetapi perkara ular di tengah belukar rumput itu bukanlah menakutkan Malim Kecil. Kadang-kala, ular berlingkar itu akan menghambur lari tidak bertangguh sekiranya terhidu bau Malim Kecil melintas. Kalau ular berkeras juga mahu menerkam, bila-bila sahaja akan disambar tengkuknya oleh Malim Kecil sampaikan tidak boleh mengangkat kepala. Asal sahaja kepala ular sudah digenggam oleh Malim Kecil, dia akan biarkan binatang itu memagut tangannya sampaikan memercik darah. Selepas itu Malim Kecil akan sapukan kepala ular itu dengan darahnya. Sebaik sahaja kepala ular sudah disapu dengan darah, memang tenaga ular berkenaan akan menjadi lemah. Apabila dipanggil Malim Kecil, dia tidak perlu gunakan besi perjang menusuk kepala ular berkenaan. Dia akan masuk ke reban terus mengeret ular sawa ke tengah halaman. Tetapi Malim Kecil tidak benarkan siapa pun membunuh ular yang ditangkapnya. Biarlah dia sendiri melepaskan semula ular berkenaan di tengah hutan. Sekiranya mereka mahu bunuh juga, Malim Kecil tidak mahu dibunuh di hadapannya. Dia akan balik ke rumah dahulu kalau berkeras mahu membunuh ular yang telah ditangkapnya itu. Sudah menjadi pantang larang Malim Kecil tidak akan melihat ular dibunuh di hadapannya. Sebab itulah Mak Cebek juga tidak bimbang meranduk rumput memanjang di tengah halaman sampai ke kaki tiang. Tahu benarlah dia, Malim Kecil boleh diharap membuangkan bisa kalau dipatuk ular sekalipun. Siapa yang akan ubatkan andak Siti dipatuk ular tiung di betis tatkala selamatkan itiknya dibelit di perdu serumpun senduduk? Siapa yang selamatkan Bu Sucot dipatuk ular tedung senduk kalau bukan Malim Kecil? Memang mereka mengharapkan Malim Kecil membantu sekiranya geruh dipatuk ular yang berbisa.
Asal sahaja Malim kecil letakkan batu geliga hitam di tempat dipatuk ular, nescaya batu tersebut akan melekat seperti paku yang diketuk ke dinding sekiranya bisa tengah pasang. Apabila batu geliga hitam tertanggal jatuh, bermakna tidak ada lagi bisa yang meracuni sampai menusuk ke jantung. Dan ketika ini Malim kecil akan menjampikan supaya darah tidak banyak mengalir lagi keluar. Ada perempuan menangis. Bisik Malim kecil memegang bahu hitam si Idin sebaik saja mereka terdengar isakan tangisan yang mendayu-dayu. Mak Cebek juga mara ke dinding mahu mengintai dari celah dinding. Puas terhendak mendap. Dia dapat melihat melalui lubang di celah dinding yang reput. Tidak ada siapa pun dilihatnya di ruangan bilik tidur itu selain elusan angin yang menyeramkan di tengah malam demikian. Nampak apa-apa tak? Malim kecil mendekati Mak Cebek yang tidak berganjak memerhatikan sekeliling bilik. Suara tangisan tu bukannya di bilik tidur, ujar Mak Cebek perlahan, lantas berundur memberikan laluan kepada Malim kecil untuk mengintai di celah lubang berkenaan. Dari arah tengah rumah, beritahu Hitam Sidin dengan berhati-hati mencari arah datangnya isak tangisan yang berhanjut-hanjut itu. Tetapi mereka tidak mendengar siapa pun yang bercakap merintih-rintih. Puas mengendap di bahagian bilik tidur, memang tidak dapat melihat apa-apa pun. Belum pun sempat mereka mahu mencari ruang mengendap di ketengah rumah. Tiba-tiba saja, lampu dipadamkan. Kawasan rumah menjadi gelap gelita. Lama mereka menunggu kalau esakan tangisan itu terus merintih, tetapi tidak lagi kedengaran apa-apa. Maka terpaksalah Hitam Sidin mengajak Malim kecil dan Mak Cebek untuk balik semula ke rumah Milah Becok. Ketika mereka naik ke rumah, Mayah sudah pun terlena tidur. Sebaik saja mereka turun menuju ke rumah Limas yang tersegam, memang Mayah tidak lagi merengek-rengek. Dia dapat lelapkan mata akibat keletihan setelah lama meracau-racau. Nampak siapa-siapa tak dekat rumah tu? Tidak bertangguh, Alang Limah mendesak suaminya. Syaitan bukannya boleh nampak dengan mata kasar, sahut Malim kecil hampa. Kami yang dekat sini pun dengar tangisan merintih-rintih tu. Beritahu Ngasainah semacam terkilan kerana siapa pun tidak dapat memastikan suara siapa dari arah rumah Limas yang tersegam itu. Kalau arwah Anjang Kimin, kenapa yang suaranya perempuan? Hairan juga Milah Becok apabila fikirkan bagaimana suara perempuan merintih itu kedengaran dari rumah peninggalan Anjang Kimin. Memang mereka tidak dapat menuduh punca esakan tangisan tersebut. Kalau mahu dituduh orang kampung sendiri yang naik ke rumah tersebut, tidak ada kesan pintu yang dibuka. Jadi bagaimana mereka naik ke rumah tersebut sekiranya pintu tertutup rapat? Apa boleh kaitan dengan gangguan yang merasuk Maya? Apabila tiba-tiba saja dia tidak lagi meracau setelah suara tangisan didengari dari arah rumah Limas yang tersegam. Malam esok kita tengok lagi, beritahu Hitam Sidin semasa turun untuk balik semula ke pelangai. Tetapi keesokan paginya, Mayah sudah bingkas bangun. Dia kelihatan segar seolah-olah tidak diganggu apa-apa penyakit pun. Apabila ditanyakan mengenai gangguan yang merasuknya, Mayah sendiri tidak tahu apa yang berlaku. Dia hanya menyedari semasa ditangkap dapur, bukan tangkap. Dia hanya menyedari semasa di tingkap dapur ternampak seolah-olah arwah Anjang Kimin memanjat tangga untuk memaku dinding rumah yang tergajai. Tiba-tiba saja anak tangga patah menyebabkan dia tercampak ke tanah. Mayah nampak Anjang Kimin melambai-lambai tangan ke arahnya meminta bantuan untuk memapahnya naik ke rumah. Jadi selepas itu dia sendiri tak tahu apa lagi yang berlaku. Hanya apabila terjaga pada pagi harinya, Mayah terasa tubuhnya penat sahaja. Maka dia gagahi juga untuk bangun mandi biar seluruh tubuhnya segar semula. Selepas mandi pagi, memang Mayah terasa tubuhnya sihat setelah disirami oleh air. Kebetulan pula Hitam Sidin termuntah-muntah apabila balik dari rumah Milah Becok, menyebabkan dia tidak dapat memenuhi janjinya untuk datang semula menjengah. Mak Cebek juga tidak datang menjemputnya setelah dia memberikan pengakuan untuk datang sendiri. Tetapi setelah disampaikan pesan oleh Hitam Sidin mengenai dirinya termuntah-muntah akibat perut yang memual, Milah Becok tidaklah mendesak sangat. Lagipun Mayah sendiri sudah pun pulih betul sepanjang hari. Kalau benar ada gangguan di rumah Limas tu, marilah kita sama-sama buat sembahyang hajat.
Cikgu Sidik mencadangkan supaya jiran-jiran tidak mengharapkan orang lain untuk menyelamatkan kampung mereka. Kalau kampung mereka diganggu bencana, tentulah mereka sendiri yang wajib melindungkan. Siapa yang nak mulakan? Malim kecil juga bersetuju menerima cadangan daripada Cikgu Sidik. Apalah salahnya mereka menerima cadangan yang baik asal saja memberikan manfaat kepada semua penduduk. Kita sama-samalah buat dekat surau, tegas Cikgu Sidik, guru besar yang sudah berumur lebih 70 tahun itu. Tidak ada sebab mengapa dia tidak mampu mengajak jiran-jiran disebabkan pengalamannya yang luas. Bukan setakat merantau ke beberapa tempat semasa mengajar sebagai guru, tetapi sudah kerap kali melalui pengalaman demikian apabila bertugas di kawasan pendalaman. Cikgu jelah imam kan? Lantas saja Mak Cebek memberi pengakuan untuk sama-sama menunaikan. Mereka semua berkumpul di surau sebelum masuk waktu maghrib. Sengaja Cikgu Sidik mengajak berjemaah maghrib dan isyak terlebih dahulu sebelum mereka mendirikan sembahyang hajat. Biarlah doa mereka ni termakbul untuk jauhkan bencana di dalam kampung. Ketika mulakan sembahyang hajat, Cikgu Sidik menyuruh mereka semua untuk buat 4 rakaat dengan 2 salam. Rakaat pertama selepas Al-Fatihah, dia suruh bacakan Ayatul Kursi 7 kali dan diikuti dengan rakaat kedua selepas Al-Fatihah, membacakan 2 ayat terakhir dari surah At-Taubah 5 kali. Habis saja sembahyang hajat, lantas Cikgu Sidik memanggil Mak Cebek untuk mara ke hadapan. Dia menyuruh Mak Cebek duduk berzikir sambil merenung tapak tangannya yang diangkat tinggi melepasi kepala. Semasa Mak Cebek menguatkan zikir yang tidak dilafazkan, tetapi bergema jauh ke dalam sanubari, Cikgu Sidik berdoa perlahan. Sekaligus Mak Cebek melihat tapak tangan Cikgu Sidik hitam hingga kelilingnya menjadi gelap. Dia seolah-olah menyusup ke dalam genggaman Cikgu Sidik apabila tapak tangannya mengembang menjadi lebar. Sebaik saja dia digenggam oleh Cikgu Sidik, sayup-sayup suara orang tua itu menyuruh dia keluar dari gelungan gelap. Sebaik saja Mak Cebek melepaskan diri dari serkup yang gelap, dia terasa tercampak ke tengah halaman rumah limas yang tersegam. Kelilingnya terang benderang sehingga Mak Cebek nampak seolah-olah Anjang Kimin memanjat tangga mahu memaku papan dinding. Apabila anak tangga patah, terus saja Anjang Kimin tercampak ke tanah. Akibat jatuh terhentak pinggang, tiba-tiba saja Anjang Kimin tidak boleh bangun lagi. Kakinya yang kejang tidak boleh digerakkan. Siapa pun tidak datang membantu semasa Anjang Kimin jatuh tidak bertahan. Dalam masa dia terkial-kial, walah itu, Mak Cebek nampak seorang perempuan muda mara mendapatkan Anjang Kimin. Bersusah payah perempuan itu mahu membantu, tetapi segera dibantah oleh Anjang Kimin. Dia lebih rela terkial-kial seorang diri, merangkak daripada mengharapkan bantuan perempuan berkenaan. Kenapa yang kamu tak mahu dibantu, Kimin? Pujuk perempuan itu seolah-olah mahu menggoda berterusan. Aku ni dah tua, biarlah aku lumpuh macam ni, tegas Anjang Kimin tetap berdegil. Kaki kau tu boleh dipulihkan. Perempuan itu tetap berkeras memujuk Anjang Kimin. Ketika ini Mak Cebek terdengar Cikgu Sidik menyuruhnya membacakan Al-Fatihah 3 kali, lantas dihembuskan ke arah perempuan berkenaan. Apabila dibacakan oleh Mak Cebek, hembusan nafasnya bertukar menjadi api yang memancar seperti kilat menyambar tubuh perempuan berkenaan. Maka tercampaklah perempuan itu akibat disambar api kilat dari hembusan Mak Cebek. Sebaik dia ternampak Mak Cebek tercegat di hadapannya, perempuan itu tergetar-getar bagaikan menyerah kalah. Tetapi Mak Cebek mendengar Cikgu Sidik membacakan doa. Di ketika ini perempuan itu berputar di kisar angin kencang hinggakan dia terbongkok-bongkok muntah tidak bertahan. Dia mendongak memerhatikan Cikgu Sidik meminta belas kasihan supaya tidak menyiksanya berterusan. Cukuplah Tuan Haji. Dia merintih-rintih menahan sebab di dada. Dah lama saya ni menderita. Janganlah siksa saya lagi. Rayunya tersengguk-sengguk menangis. Apa yang kau sedihkan sangat, ha? Segera Mak Cebek bertanya dengan merenung perempuan itu tidak berkedip mata. Suamiku lumpuh disebabkan jatuh masa bertukang, beritahu perempuan itu bergetar mengharapkan belas ihsan. Itu bukan suami kau lah, itu Anjang Kimin, tegas Mak Cebek menuding Anjang Kimin yang terkial-kial akibat para pinggangnya terhentak ke tanah. Tetapi Cikgu Sidik tidak benarkan Mak Cebek terus melayani perempuan tersebut. Orang tua itu mengancam akan terus menyerang kalau perempuan tersebut terus bertahan di rumah limas yang tersegam.
Perempuan itu tidak berhak mengganggu orang-orang kampung dengan menjelma di situ sekalipun tidak memudaratkan sesiapa. "Tolonglah aku, Tuan Haji," rintih perempuan itu mengharapkan Cikgu Sidik berhenti membacakan doa-doanya. Selagi perempuan itu berkeras, Cikgu Sidik tetap membacakan Al-Fatihah, Surah Al-Ikhlas dan Ayatul Kursi berulang kali. Serentak itu juga, petir berdentam dari udara menyambar di mana sahaja perempuan itu berlindung. Setelah perempuan itu mengaku meninggalkan kawasan rumah limas, barulah Mak Cebet terasa tubuhnya dicengkam semula oleh Cikgu Sidik. Sewaktu dia membukakan mata, Mak Cebet terpinga-pinga di tengah surau dikelilingi jemaah. "Kau dah tengok ke, Mat?" usik Cikgu Sidik tersenyum menepuk-nepuk bahu Mak Cebet. Mak Cebet tidak menyahut. Dia sekadar mengangguk lemah seolah-olah bangun dari tidur mengingatkan mimpi yang dialaminya. Seminggu selepas itu barulah Hitam Sidin mengajak saya ke kampung tersebut. Sewaktu bertemu di rumah Milah Becok, lama juga Cikgu Sidik cuba camkan saya. Memang pernah juga terserempak dia sewaktu tunaikan umrah di Mekah. Tetapi hampir terlupa saya kerana beberapa kali menemui dia semasa berkunjung ke rumah arwah Ustaz Maddah, iaitu sepupu saya. Cikgu Sidik mengaku lama juga dia belajar dengan Ustaz Maddah.